Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Surau Al-Ittifaq dan juga muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sambung pada bulan yang lalu mengenai dengan memberi salam dan yang masalah-masalah mengenai memberi salam dan juga bersin. Kita lihat sambungan yang sebelum ini, bila mana seseorang memberi salam kepada orang yang seseorang memberi salam tetapi bukan salam yang disyariatkan seperti assalamualaikum, tetapi diberi satu penghormatan. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil hadakallah ataupun sabahal khair, sabahal nur. Perkara-perkara ini kita ucapkan macam dalam bahasa Melayu lah, salam sejahtera. Ada pun yang disyariatkan adalah assalamualaikum. Jadi perkara-perkara ini tidaklah menjadi masalah, cuma dia tidak bertepatan dengan sunnah lah. Tidak bertepatan dengan sunnah. Yang tepatnya kita memberi salam assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang terbaik, yang Nabi ajar kepada kita. Bila kita bertemu dengan orang, kita nak memulakan ucapan atau apa-apalah, maka kita beri salam dulu. Contohnya kita nak buat tahlil lepas sembahyang Isyak ni, lepas doa kita bukan buat tahlil, beri salam assalamualaikum warahmatullahi. Pada malam ini kita akan adakan sedikit tahlil. Semua permulaan percakapan hendaklah dimulakan dengan salam. Seperti seseorang nak mulakan ucapan, mulakan ceramah ke apa, dia akan beri salam dulu. Dia tidak memuji Allah Ta'ala dan juga berselawat. Diberi salam dulu, kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ulama-ulama Syafi'i kita menyatakan sekiranya seseorang memberi salam dalam situasi yang tidak disyariatkan untuk menjawab, maka ulama menyatakan dimakruhkan memberi salam kepada orang yang dalam toilet. Hukumnya makruh. Bila mana hukumnya makruh, maka tidak wajib untuk menjawab. Dimakruhkan juga jawab. Bila beri salam makruh, jawab salam juga makruh. Seumpama dengan ini situasi yang tidak sepatutnya seseorang beri salam. Contohnya ketika seseorang sedang tidur, tak perlu beri salam. Tidur, kita ganggu dia. Seseorang yang sedang mengantuk sangat, dia dah menguap sampai 5-6 kali lah, dah mengantuk sangat, kita beri salam kepada dia, itu pun tak disunatkan. Ulama sepakat, iaitu tidak disunatkan memberi salam. Tidak disunatkan memberi salam orang yang berada dalam toilet. Ulama sepakat. Dan juga jangan seumpama dengan dia, kerana mereka ini disibukkan dengan satu perkara yang lain. Kerana dalam toilet kita nak buang air, sudah pasti kita fokus kepada buang air kita, berapa kita nak jawab salam. Jadi situasi tersebut tidak sepatutnya memberi salam dan juga menjawab salam. Ketika makan, ulama kata ketika makan, maka kita lihat kalau makanan dalam mulut kita tak perlu jawab. Macam mana kita nak jawab makanan dalam mulut, maka tak wajib jawab. Sekiranya belum suap makanan ataupun makanan telah ditelan, maka pada ketika itu hukumnya kita kena jawab. Pada ketika itu kita kena jawab.
Dan orang yang beri salam pun tidak dilarang untuk beri salam, sebab dia lihat dulu orang beri salam, dia tengah kunyah makanan ke tak. Kalau tak kunyah makanan, kita boleh beri salam, disunatkan beri salam. Imam Al-Ghazali menyatakan tak disunatkan memberi salam kepada orang yang semayang. Majoriti di kalangan ulama menyatakan, majoriti ulama dia kata tak ada larangan pun beri salam kepada orang yang dalam semayang. Cuma orang yang sedang solat itu tidak berhak untuk dia jawab pada ketika itu, tidak berhak untuk dia jawab, sama ada pada ketika itu ataupun selepas selesai daripada solat, sama ada dengan lafaz ataupun dengan isyarat. Cuma ulama kata disunatkan. Apa yang sunat? Disunatkan menjawab salam ketika mana kita dalam solat, orang beri salam kepada kita, kita jawab, tetapi bukan dengan lafaz, tetapi dengan isyarat. Kita angkat tangan dengan isyarat. Itu adalah yang disunatkan, seperti mana telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadim, dalam fatwa lama Imam Syafi'i, dan juga tidak ada yang bercanggahan dengan fatwa baru Imam Syafi'i, mengikut fatwa lama. Seseorang beri salam kita dalam solat, kita angkat tangan, disunatkan. Angkat tangan isyarat dengan jari telunjuk. Okey. Imam Ar-Rafi'i menyatakan wajib menjawab salam dengan isyarat. Pada ketika itu Imam Ar-Rafi'i kata, wajib menjawab salam. Ada yang kata wajib jawab salam selepas semayang. Pendapat yang sahihnya adalah tak wajib jawab salam dalam apa juga situasi ke dalam solat. Ketika semayang orang beri salam, hukum pendapat yang sahih tak wajib menjawab salam tersebut. Sekiranya dia nak jawab, maka dia jawab dengan isyarat tadi, kena angkat tangan, isyarat. Kalau dia jawab waalaikumsalam, maka hukumnya sembahyang dia batal. Sebab apa batal? Kerana dalam sembahyang kita tak boleh mendoakan, kita panggil al-khitab. Khitab ni kamu semua, macam waalaikumsalam. Waalaikumsalam bermaksud semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan kepada kamu. Bila ada kamu tu dalam sembahyang, bila ada kamu tu kita doakan khitab untuk orang lain, maka hukumnya batal sembahyang. Dia ada doa yang tak batal, macam kita doa untuk Palestin ke apa, tidak batal pun sembahyang, sebab dia tak ada khitab. Khitab tu makna kamu. Dia ada bezalah. Untuk kamu ni dalam sembahyang hanya boleh untuk Allah dan juga Rasul. Selain daripada itu, kita doakan sebut itu untuk sebut kamu, maka batal sembahyang. Contohnya seseorang bersin, hajm, kita pun orang yang bersin alhamdulillah, tidak jadi masalah. Orang bersin dalam sembahyang boleh ucap alhamdulillah, sebab dia zikir. Tuan-tuan nak bangun sembahyang ke, nak bangun daripada sujud, Allahu Akbar, Ya Rahman, Ya Rahim, tak jadi masalah sebab dia zikir. Apa-apa zikir dalam sembahyang pun boleh, tidak membatalkan sembahyang. Bila yang masalahnya orang yang mendengar bersin, dia akan jawab yarhamukallah, sebut yarhamukallah itu batal sembahyang. Orang yang mendengar orang yang bersin, dia ucap yarhamukallah, batal sembahyang. Luar sembahyang tak apa, dalam sembahyang batal. Siapa yang batal? Orang yang ucapkan yarhamukallah. Orang yang bersin tak batal, sebab orang yang bersin ni dia ucap alhamdulillah. Alhamdulillah tu zikir. Yarhamukallah ni doa. Bila doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Bila ada perkataan kamu, maka batal. Sembahyang batal. Kita tak boleh doakan khitab untuk orang yang di hadapan kita. Sekiranya dia tahu orang yang beri salam, orang yang jawab salam tu tahu apa? Tahu perkara tersebut membatalkan solat. Kalau jawab salam waalaikumsalam, maka hukumnya haram dan sembahyang dia batal. Kalau dia tak tahu, maka tidak batal. Sebab jawab dalam hati boleh, cuma dia ada perkara-perkara zikir ni dia tak disunatkan dekat dalam hati. Jawab salam dia tak disunatkan dalam hati, dia takkan jadi, dia takkan jadi, melainkan dia kena lafaz. Dan menjawab salam ketika mana di luar daripada solat, menjawab salam kena kuatkan suara. Jangan orang beri salam assalamualaikum, waalaikumsalam, dia seorang je dengar. Tak boleh, dia kena tinggikan sikit suara, orang yang beri salam tu dengar. Apa yang seseorang beri salam, orang yang beri salam tu dengar, kita jawab. Tinggikan suara. Dalam sembahyang nak jawab dalam hati boleh,
tapi dia tak jadi perkara yang disyariatkan, perkara yang disunatkan atau perkara yang diwajibkan. Pendapat yang sahih, majoriti ulama kata tidak wajib jawab. Dalam apa situasi, cuma disunatkan mengangkat tangan je. Orang yang sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tiba-tiba orang beri salam kepada dia. Orang yang beri salam tu makruh, sebab dah tahu dia sedang sibuk dengan zikir. Macam orang sedang baca Quran lah. Dia sedang baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal Quranil hakim. Kita tak, assalamualaikum ji. Tunggu dia habis baca Quran dulu. Kita beri salam pada ketika tu hukumnya makruh, melainkan ada hajat, ada memang keperluan nak bagi tahu dia waktu tu juga. Itu kita beri salam lah. Tapi dalam situasi biasa, orang yang sibuk dalam suatu ibadat, dalam satu perkara, maka kita tak boleh ganggu dia dengan memberi salam. Hukumnya makruh. Sekiranya dia beri salam juga, maka hukumnya wajib dia menjawab salam. Seperti mana Imam Syafi'i menyatakan, dan juga ashabus Syafi'i, hukumnya wajib menjawab salam. Walaupun makruh, tapi tak jadi masalah untuk jawab salam, sebab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tiba-tiba orang beri salam, assalamualaikum, maka dihabiskan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, waalaikumsalam. Tak jadi masalah, sekejap je, bukan lama pun. Orang yang azan, orang yang sedang melaungkan iqamat, tiba-tiba ada orang sebelah beri salam, adakah dia wajib jawab salam? Orang yang beri salam tu makruh. Sebab apa? Sebab dia sedang azan, dia sedang iqamat. Dan pada ketika itu ulama menyatakan, adakah perlu dia menjawab salam? Ya, perlu dia menjawab salam. Wajib hukumnya menjawab salam. Tapi tuan-tuan sedang azan guna mikrofon, sedang azan tak perlu jawab salam guna mikrofon juga. Waalaikumsalam, tak perlu lah jawab guna mikrofon, ke tepi sikit, waalaikumsalam. Kalau sedang azan, tidak batal pun azan tu. Dicelahi dengan zikir, doa, waalaikumsalam, jawab salam, tidak batal pun azan ataupun iqamah tu. Hukumnya wajib jawab, tapi orang yang beri salam tu makruh, sebab dia memberi sedikit gangguan kepada orang yang sedang sibuk dengan satu perkara, iaitu azan ataupun iqamah. Kalau dia beri salam, disunatkan bagi orang yang masuk ke dalam rumah dia, ataupun masuk rumah orang lain, ataupun masuk dalam masjid yang tak ada orang, maka disunatkan dia beri salam juga. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Macam kita baca tahiyat lah, kita assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Perkataan yang sama juga bila kita masuk surau yang tak ada orang, kita masuk masjid yang tak ada orang, kita masuk rumah yang tak ada orang, maka kita baca assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kemudian apabila seseorang melalui satu jemaah dan dia rasa dalam sangkaan kuat dia, kalau beri salam pun orang macam ni memang takkan jawab salam. Beri salam dalam sangkaan kuat dia, orang ni memang tak pernah jawab salam, ataupun memang takkan jawabnya salam. Adakah kita disunatkan beri salam? Ulama kata disunatkan, sebab sangkaan ni kita ketepikan, walaupun itulah sangkaan kuat kita, sebab kita tak tahu, kemungkinan dia dah berubah. Sekali mata dia boleh berubah. Jadi sangkaan ni diketepikan dan disunatkan dan disyariatkan untuk dia memberi salam kepada seseorang yang dia sangka tak jawab salam, orang tu tak akan jawab salam. Masalah seterusnya iaitu apabila seseorang orang yang lalu di hadapan kita, dia mulakan dengan sabbahakallahu bi khair, semoga pagi kamu dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, ataupun qawwakallah, semoga Allah Taala memberi kekuatan kepada kamu, ataupun hayyakallah, ini bahasa orang Arab selalu sebut, jumpa kita hayyakallah, semoga Allah Taala menghormati, memberi penghormatan kepada kamu. Ini semua lafaz-lafaz yang secara uruf digunakan di sisi orang-orang Arab, tetapi tak berhak untuk jawab, tidak berhak. Tapi kalau kita doakan balik untuk dia, itu adalah baik. Sebab orang Arab ni bila jumpa, dia akan doa untuk kita. Dia akan doa hayyakallah, barakallahu fik. Dia akan doakan untuk kita, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu, semoga Allah Ta'ala memberi penghormatan kepada kamu. Ini semua doa, tapi tak wajib kita jawab.
Cuma kalaulah kita jawab balik dengan doa juga, dengan doa juga, dia kata kepada kita hayyakallah, kita kata balik hayyakallah. Dia doakan kepada kita barakallahu fik, kita balas balik dengan ayat yang sama. Maka pada ketika itu hukumnya adalah baik, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalaulah kita ajar kepada dia, kita beri salam balik, lepas kita jawab balik hayyakallah, kita beri salam assalamualaikum, itu lebih baik. Seolah-olah kita doakan juga, balas doa kebaikan untuk dia, dalam masa yang sama kita ajar dia satu sunnah, iaitu jumpa orang beri salam. Kemudian kita lihat apa dia? Iaitu dalam ayat Quran menyebutkan mengenai dengan istizan. Istizan ini meminta izin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, "Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim." Apabila budak-budak yang tak baligh lagi di kalangan anak-anak kamu, suruh mereka minta izin, seperti wa idza balaghal atfalu minkumul hulum, apabila anak kamu sudah sampai usia baligh, bukan belum baligh, sudah usia baligh, maka ajarkan kepada mereka minta izin dulu sebelum mereka memasuki bilik kamu, seperti mana orang lain memasuki bilik kamu. Kama sta'zana alladhina min qablihim ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'zinu hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan kamu memasuki satu rumah yang selain daripada rumah kamu, sehinggalah kamu beri salam dan minta izin terlebih dahulu kepada penghuni rumah. Daripada hadis ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istizan salas. Minta izin tu kena 3 kali. Fa in adina laka wa illa farji'. Sekira diizin bagi kamu, masuk. Kalau dia tak izin ataupun dia tak kata apa-apa, maka kamu pulanglah. Sebab dia ada urusan lain tu. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ja'alal istizan, hanya saja Allah taala menjadikan minta izin ini min ajlil basar, kerana pandangan. Sebab apa minta izin? Kerana dalam rumah tu kita tak tahu, mungkin ada benda-benda yang tak boleh dilihat, sama ada apa, aurat ke apa ke. Jadi ada benda yang orang tak suka, ada benda tuan rumah tak suka kita lihat dalam rumah tu. Jadi sebab tu kena minta izin dulu. Ini semua adalah berpunca daripada penglihatan. Sebab tu bila kita masuk rumah, bila kita beri salam, bukan kita duduk depan pintu, kita duduk tepi pintu, supaya kita tak lihat isi dalam rumah tersebut. Sebab ada sebahagian tuan rumah dia tak suka orang lihat ada benda-benda dalam rumah dia, sehingga orang yang mengintai dalam rumah ni, mengintai dalam rumah orang lain, bila dibaling batu buta mata dia, maka tak dikenakan hukuman qisas. Sebab apa? Sebab dia yang buat perkara yang tak sepatutnya dia buat. Dia pergi mengintai dalam rumah orang, buat apa? Walaupun rumah tu semua laki-laki, dia tak boleh lihat. Sebab itu adalah dipanggil sebagai apa? Aurat. Dalam rumah kita tak boleh lihat rumah ataupun bilik orang tanpa keizinan orang tersebut. Seperti mana kita buka beg orang lah, kita buka apa yang ada dalam handset orang. Jadi orang tak suka ada benda rahsia dalam handset. Dan walaupun kita rapat, sahabat baik kita macam mana pun, kita tak boleh buka. Sebab itu adalah benda rahsia. Kita kena minta izin terlebih dahulu. Sunnah bagi orang yang mana nak minta izin ini, nak minta izin masuk dalam rumah orang lain, sunnahnya dia kena beri salam dulu. Dia beri salam dulu, kemudian baru minta izin. Bukan minta izin beri salam. Beri salam dulu baru minta izin. Dan hendaklah dia berdiri di tepi pintu supaya dia tidak lihat apa yang ada dalam rumah tersebut. Dia beri salam, assalamualaikum, adakah boleh aku masuk, ataupun seumpama dengan perkataan tersebutlah. Sekiranya tuan tak ada orang jawab salam je kali yang pertama, tak ada orang jawab kali kedua, tak ada orang jawab kali ketiga, tak ada orang jawab, fa illam yujibuhu ahadun insarafa,
Dia tak jawab, maka pulanglah dengan sangkaan baik. Pulang aja. Tak perlu kita picit loceng sampai 10 kali picit loceng. Kadang-kadang orang tu baru lelap mata seminit, jadi memang dia tak nak buka kita tekan 10 kali picit loceng. Jadi kita tak perlu. Dah picit loceng, dah beri salam, cukup. 3 kali cukup. Ini semua berdasarkan hadis daripada Rubai bin Kharash. Dia kata, haddatsana rajulun min Bani Amir ista'zana an-nabi wa huwa fi baitin faqala a'aliju faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allamahu al-istizan faqala lahu qul assalamu alaikum a'adkhul fasami'a ar-rajul faqala assalamu alaikum a'adkhul fa'adna lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Telah menceritakan kepada kami seorang lelaki di kalangan Bani Amir. Dia minta izin kepada Nabi. Wa huwa fi baitin. Dia dalam rumah. Dia minta izin tapi duduk dalam rumah dah. Jadi pada ketika itu dia duduk dalam rumah dah. Kemudian dia kata, "Aliju, boleh tak aku nak masuk rumah?" Dia dah berada dekat depan pintu, dekat dalam pintu dah. Dekat pintu tu. Kemudian Nabi SAW berkata kepada khadim, kepada orang yang berkhidmat kepada Nabi, Nabi kata apa kepada orang berkhidmat kepada Nabi, ukhruj ila hadha, kamu keluar jap, kamu keluar kejap. Kemudian Nabi nak ajar kepada khadim, kepada orang berkhidmat kepada Nabi itu al-istizan, minta izin dulu. Kemudian Nabi kata dekat orang yang berkhidmat kepada Nabi, assalamualaikum a'adkhul, beri salam, assalamualaikum, kemudian adakah aku boleh masuk. Kemudian laki-laki yang mana datang tadi, yang dia datang, dia duduk dalam pintu dah, dah melepasi pintu dah, kemudian baru minta izin. Maka dia tersedar bila mana Nabi mengajar khadam Nabi ini, dia tersedar, oh rupanya ini aku kena keluar dulu, kena beri salam dulu, kemudian baru minta izin. Dia pun keluar, kemudian dia beri salam, assalamualaikum, kemudian dia kata adakah aku boleh masuk. Kemudian Nabi SAW berizin kepada dia, kemudian dia pun masuk. Ini kadang-kadang Nabi nak mengajar kepada seseorang, tapi Nabi tak mengajar secara directly, tapi Nabi ajar seseorang yang lain dan dia tengok dia dapat faham perkara tersebut. Ini lebih memberi kesan. Ada ketikanya cara ini lebih memberi kesan. Ada satu kali Kaldah ibnul Hanbal, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ataitun Nabi, aku datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Aku berjumpa dengan Nabi, aku tak beri salam. Maka Nabi SAW menyatakan, irji', kamu pulang, faqul assalamualaikum, kemudian kamu beri salam, kemudian kamu minta izin, adkhul, adakah aku boleh masuk ataupun tidak. Riwayat daripada Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Kemudian sunnah kepada orang yang minta izin ini dengan mengetuk pintu. Dia ketuk pintu atau picit loceng, orang akan tanya, orang dalam rumah akan tanya, man ant, siapa tu dekat luar? Maka hendaklah dia kata, fulan bin fulan, aku nama sekian bin sekian. Ataupun tak perlu bin pun tak apa, aku adalah orang sekian. Bila sebut je nama dia, orang akan tahu. Tak perlu bin tapi orang akan tahu. Pendek kata, berilah satu ayat, satu pengenalan diri yang orang tadi tak perlu fikir dah, on the spot dia akan tahu. Wal aula alla yaqtasir ana awil khadim, dan yang aulanya janganlah dia menjawab akulah. Aku tu siapa? Banyak aku, semua orang kata aku. Ataupun dia bagi satu perkataan khadim, orang yang berkhidmat. Siapa yang berkhidmat? Ataupun siapa tu? Sebut pembantu rumah. Siapa pembantu rumah? Banyak. Mungkin dia ni setiap minggu tukar pembantu rumah. Sebut nama supaya orang tersebut kenal. Orang dalam rumah tadi kenal. Ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Isra wal Mi'raj, hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa sa'ada bi Jibril ila as-sama'id dunya fastaftaha." Jibril bawa aku naik ke langit dunia, tingkatan langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Kemudian Jibril minta supaya dibuka pintu langit. Maka ditanya dulu, penjaga pintu langit tanya, pintu langit pertama, pintu langit kedua, ketiga sampai ketujuh, tanya kepada Jibril, man hadha, siapa ni? Maka Jibril kata, aku adalah Jibril. Dia perkenalkan diri, Jibril. Kemudian ditanya lagi, penjaga pintu langit tanya, siapa bersama kamu? Kemudian Jibril jawab, Muhammad. Bila sebut Muhammad, semua penjaga pintu langit kenal.
Kemudian naik langit kedua sampai langit ketujuh, soalan yang sama, Jibril jawab jawapan yang sama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menunjukkan Jibril akan jawab satu soalan yang tak ada dah soalan yang keduanya. Maknanya Jibril, dia tanya siapa kamu? Jibril. Dia tak ada dah soalan Jibril tu siapa. Kemudian soalan kedua pula, siapa bersama kamu? Muhammad. Dia tak tanya Muhammad ni siapa, tak ada dah. Makna semua pintu penjaga langit kenal. Kita beri satu jawapan yang orang tak perlu berfikir lagi. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, dia kata, ataitu Nabi, aku berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqaqatul bab, aku ketuk pintu. Aku jumpa Nabi, aku ketuk pintu. Kemudian Nabi tanya, manza, siapa tu? Kemudian aku kata apa? Aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana, siapa aku? Ka'annahu karihaha, seolah-olah Nabi tak suka jawapan tersebut. Sebab aku ni siapa dia? Banyak, semua sebut aku. Sebut satu jawapan yang tak memberi kekeliruan kepada orang lain, kepada tuan rumah. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Tidak mengapa kalau seseorang itu sifatkan diri dia, walaupun dia tak bagi tahu nama, tapi dia sifatkan diri dia dengan tuan rumah tu kenal, tak perlu berfikir dah. Tapi dia ataupun dia ada satu laqab, gelaran diri dia, maka gelaran diri dia ni kena gelaran yang baik, jangan gelaran yang huduh. Nama tu kalau ada nama samaran yang baik, dia perkenalkan nama samaran dia pun cukup, orang dah kenal. Sebab ada beberapa orang yang saya jumpa, dia ada nama dia bagus, contohnya nama dia Asmawati, Asmawati. Tapi bila dia orang nak panggil apa tu? Panggil nama penuh Asmawati. Dia kata tak apa, kita panggil Wati je. Wati tu makna lain. Wati tu makna setubuh. Wati makna setubuh. Jadi makna Asmawati tu macam dah okey, tapi bila mana dia potong jadi lain. Contoh seorang tu nama dia Firzana. Nama dia apa? Firzana. Orang nak panggil Fir takut pula, takut apa? Fir'aun, duk Fir. Jadi orang panggil apa? Nama Firzana, panggil dia Zana. Panggil nama hujung Zana. Zana tu makna berzina. Zana tu makna berzina. Nama dia Firzana. Orang nak panggil Fir takut ada sama-sama dengan dengan Fir'aun, takut. Jadi dia panggil nama hujung je lah, Zana. Zana makna zina. Jadi ada ketikanya kita kena lihatlah nama-nama ni. Walaupun kita potong-potong, kadang-kadang dalam bahasa Arab makna dia lain, makna tidak baik. Kemudian daripada Abu Zar, nama Abu Zar ni Jundub bin Junadah. Dia kata, kharajtu lailatan, satu ketika aku keluar pada waktu malam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah, tiba-tiba aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan seorang diri pada waktu malam. Fa ja'altu amshi fi dhillil qamar, maka aku berjalan di bawah naungan bulan, di bawah bayangan bulan. Faltafattu fara'ani, maka aku mengalih pandangan aku menoleh pandangan aku. Maka pada ketika itu Nabi lihat, Nabi kata, man hadha, siapa ni? Maka aku menyatakan Abu Zar. Aku adalah Abu Zar. Maknanya diperkenalkan diri. Jangan dia tak perkenalkan diri. Kadang-kadang orang lupa nama kita. Yelah, mungkin bertemu last sekolah rendah, sekolah menengah dulu, dekat zaman universiti dulu, mana nak kenal lah. Berapa kali tukar kerja, 5-6 kali tukar kerja. Kemudian sebelum tu berapa kali tukar sekolah menengah, universiti berapa kali tukar. Jadi pada ketika tu orang lupa nama, kadang-kadang lupa nama kita, maka kita perkenalkan diri kita, tidak jadi masalah. Pernah sekali Ummu Hani masuk bertemu dengan Nabi SAW. Ummu Hani ini masuk bertemu dengan Nabi, ataitun Nabi, pada ketika itu Nabi sedang mandi, Fatimah sedang tutup dengan kain. Sebab Nabi sedang mandi, Fatimah pegang kain tutup sebagai tirai lah. Kemudian Nabi kata, man hadha, siapa yang datang tu? Kemudian Ummu Hani kata, aku adalah Ummu Hani. Dia perkenalkan diri. Jadi perkenalkan diri ni penting. Kalau orang tak kenal, kita perkenalkan dengan pengenalan yang jelas, tak berlaku kekeliruan. Contoh nama dia Muhammad. Nama kamu siapa? Muhammad. Muhammad tu banyak, mungkin dia boleh spesifikkan lagi. Muhammad yang duduk di Kuala Lumpur, Muhammad yang orang sini, maka orang tu dia akan kenal.
Bila nama dia Muhammad ialah nama Muhammad ni banyak. Okey, kita masuk topik yang baru mengenai dengan tashmitul atis, iaitu bersin. Ini semua adab yang Nabi ajar kepada kita orang Islam ni. Adab cukup penting. Bukan sekadar bersin, nak masuk toilet macam mana nak buang air besar, macam mana nak langkah masuk, itu pun Nabi ajar. Nak cara nak duduk pun Nabi ajar. Islam ajar begitu detail kepada kita, cuma kita nak buat atau tak nak buat je. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha yuhibbul atas wa yakrah at-tasa'ub. Sesungguhnya Allah Taala suka bersin ni, tetapi Allah Taala tidak menyukai menguap. Sebab Nabi SAW antara mukjizat Nabi tak pernah menguap. Sebab menguap ni daripada syaitan. Fa iza atasa ahadukum wa hamidallah, bila seseorang itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqulu lahu yarhamukallah, menjadi hak tuntutan kepada orang Islam yang lain yang mendengar sahabatnya sedang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah. Ini menunjukkan orang yang bersin, Nabi kata ucap alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah jangan dalam hati, jangan perlahankan suara, tetapi alhamdulillah ini perlu ditinggikan suara sedikit supaya orang depan tu dengar. Bila orang depan dengar, baru dia boleh mengucapkan yarhamukallah. Sebab tu Nabi kata kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu, orang Islam yang mendengar apa? Bukan mendengar bersin, mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Sebab tu kena kuatkan suara. Kalau dia setakat dia dengar, alhamdulillah, dengar sekadar telinga dia je, memang orang tak ucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah satu doa, menjadi tuntutan orang yang dengar ucapkan. Tapi bukan dalam semayang, yang saya bagi tahu awal tadi. Dalam semayang ucap alhamdulillah boleh, sebab dia zikir. Tapi mengucapkan yarhamukallah batal solat. Wa ammat tasa'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan, menguap ini daripada syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, bila mana salah seorang di kalangan kamu menguap, falyaruddahu mastata', iaitu hendaklah dia sekadar yang boleh dia tahan diri daripada menguap. Kalau nak menguap, kalau sekadar mana mampu tahan diri daripada menguap. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan, sesungguhnya salah seorang di kalangan kamu bila mana menguap, syaitan akan ketawa. Maknanya syaitan suka orang yang menguap ni. Syaitan suka. Tambah-tambah menguap yang berbunyi, lagilah syaitan bergelak ketawa seronok. Dia menguap, menguap sampai berbunyi-bunyi. Itu semua bunyi semua tu syaitan sangat suka. Menguap, jangan ada bunyi suara, kemudian tutup mulut, kemudian silent kan, tidak ada bunyi apa-apa, kemudian tutuplah mulut. Tambah-tambah semayang subuh pula menguap, tak nak tutup mulut, kadang-kadang berbau sikit, sebelah pun bau. Tambah-tambah lepas makan durian ke apa ke, menguap, bau mulut. Jadi kena tutuplah mulut. Tutup mulut. Yang terbaik dengan tangan kiri lah, yang terbaiknya lah. Sebab menguap tu kan perkara yang tidak baik. Perkara tak baik, gunakan tangan kiri. Sebab bersin ini adalah sebab yang terpuji. Bila bersin, sebab dia sebab terpuji. Apa sebab dia? Badan kita jadi ringan, dan itu menunjukkan dia kurang makan. Kurang makan, dan risiko untuk mendapat penyakit tu kurang bila dia bersin. Itu adalah wa huwa mandub ilaih, dan bersin ini satu perkara yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia dapat melemahkan syahwat. Ulama katalah dapat melemahkan syahwat, dan juga dapat meringankan dalam buat perkara-perkara ketaatan. Adapun orang yang menguap, dia berbeza dengan bersin. Makna dia akan menguatkan syahwat, dan juga dia akan beratkan kita untuk melakukan perkara-perkara ketaatan. Nak semayang pun malas, nak zikir pun malas, sebab menguap, mengantuk, letih, dan dia pula makan banyak, dan risiko untuk mendapat penyakit itu banyak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kata, "Idza atasa ahadukum," bila mana salah seorang di kalangan kamu bersin, falyaqul, hendaklah dia kata alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, orang yang di hadapan dia, kawan dia, kalau dengar sebutlah yarhamukallah. Kalau perempuan, isteri dia bersin, anak perempuan dia bersin, ucaplah yarhamukillah. Kaf tu baris bawah. Kalau laki, yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, bila mana seseorang menyatakan yarhamukallah, orang yang bersin kena jawab balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bila mana kita dah ucap, kita bersin, hacam, alhamdulillah. Orang yang dengar yarhamukallah, kita yang bersin tadi jawab balik. Jawab apa? Jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Ta'ala beri hidayat kepada kamu, beri petunjuk kepada kamu, dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kamu dengan lebih baik, maksudnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bila kita bersin, kita sendiri ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bermaksud segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang dengar jawab yarhamukallah, bermaksud mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu, memberi rahmat kepada kamu. Orang yang bersin jawab balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah Ta'ala memberi hidayat kepada kamu dan Allah Ta'ala mengislah, memperbaiki keadaan kamu. Itu semua satu sunnah yang Nabi ajar kepada kita. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh fa illam yahmadillah fala tushammituh. Daripada Abu Musa al-Asy'ari, hadis riwayat Imam Muslim, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di kalangan kamu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan tashmid, iaitu yarhamukallah. Bila mana seseorang tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tak mengucapkan yarhamukallah. Syarat kita nak mengucapkan yarhamukallah, syarat dia, orang tersebut yang bersin hendaklah dia mengucapkan apa? Dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak boleh untuk dia mengucapkan yarhamukallah. Okey, ini semua daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, haqqul muslim khamsun, hak orang Islam ni ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Orang beri salam, kita jawab salam. Wa iyadatul marid, orang sakit kita ziarah dia. Wattiba'ul janaiz, orang Islam yang mati maka kita iringi mayat dia ke perkuburan. Wa ijabatud da'wah, orang jemput kita kenduri maka kita perlu hadir pergi ke kenduri tersebut. Wa tashmitul atis, yang kelimanya adalah jawab orang bersin, iaitu yarhamukallah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Walaupun ada huraian-huraian dia menjawab salam yang kita huraikan tadi, tak semua salam kita kena jawab. Ada situasi tak perlu jawab salam. Ziarah orang sakit di kalangan jemaah kita, jiran tetangga kita, satu taman kita ada yang sakit baru keluar hospital, maka kita ajak jemaah masjid, beberapa orang AJK ke, jemaah-jemaah yang ada, tapi jangan ramai sangat. Jangan buat pengumuman dekat surau, kita hari ni kita buat ziarah rumah, terkejut dia. Kalau sekali ziarah sampai 20 orang, terkejut dia, ini nak datang untuk hadir kenduri arwah ke apa, terkejut dia. Jadi ajak sekadar yang boleh 5-6 orang cukup lah untuk ziarah, supaya tak beri gangguan kepada dia. Kalau 20 orang terkejut juga dia, daripada sakit bertambah sakit dia. Kemudian mengiringi mayat, jiran-jiran kita yang mati, sahabat-sahabat kita yang mati, kita iringi dia ke tanah perkuburan. Sebahagian di kalangan kita tak tahu kelebihan solat mayat ni. Di kalangan kita tak tahu semayang Jumaat ni, imam bagi tahu lah, lepas semayang Jumaat kita akan adakan solat jenazah. Jadi kita nak semayang ni, tinggal separuh masjid ni. Semayang Jumaat 2 tingkat, semayang jenazah tak ada orang. Bukan tak ada orang, separuh aja masjid. Mana yang lain dah balik lah. Sebab nak masuk kerja. Jadi sebenarnya semayang jenazah tak sampai 5 minit pun. Semayang jenazah ni Nabi kata, siapa yang semayang jenazah dia dapat pahala 1 qirat. Kalau tuan-tuan tahu pahala 1 qirat ni, ada ulama kata 1 qirat ini adalah gunung Uhud bertukar menjadi emas. Gunung Uhud yang tinggi tu bertukar menjadi emas. Jadi itu yang kita akan dapat ganjaran pahala.
kalau mengiringi ke tanah perkuburan dapat 2 qirat, macam 2 gunung Uhud bertukar menjadi emas. Kalau kita tahu kelebihan, kita takkan tinggal. Tapi sebab orang tak tahu, terutama orang-orang muda, dia tak tahu kelebihan solat mayat ni, dia tak tahu. Jadi lepas semayang dia terus keluar dia. Ataupun lepas semayang dia semayang sunat, padahal orang semayang kat depan ni semayang mayat, dia tak nak, dia semayang sunat. Padahal semayang jenazah ini pahala cukup besar. Lepas tu kita nak semayang sunat berapa puluh rakaat pun semayang lah. Cuma semayang jenazah ni pahala dia besar. Kemudian kalau kita rushing sangat, ada hal solat jenazah je, kita tak perlu baca doa pun tak apa lepas semayang jenazah. Semayang jenazah tu yang penting. Sebab pada takbir yang ketiga dah ada doa untuk dia dah. Kita baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kita dah baca untuk dia dah doa. Jadi tak perlu nak doa lagi pun tak apa dah. Kalau dia rushing sangat, kalau dia tak ada hal apa-apa, doa je lah lepas semayang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Ada seorang sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di kalangan kamu apabila dia bersin, Nabi kata apa? Hendaklah dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Tambah lagi. Tadi sebut alhamdulillah, tambah alhamdulillah ala kulli halin. Mana segala puji milik Allah ke atas setiap situasi. Kemudian wal yaqul akhuh, dan orang yang dengar hendaklah dia menjawab yarhamukallah. Kemudian wa yaqulu huwa, orang yang bersin tadi kena jawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Abu Dawud. Ulama semua sepakat, iaitu disunatkan, sepakat di kalangan ulama, disunatkan kepada orang yang bersin, sejurus selepas dia bersin hendaklah diucapkan alhamdulillah. Dan sekiranya dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu adalah ahsan, itu adalah yang terbaik. Kalau dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, itu adalah yang terafdal, yang terbaik. Mana kalau paling kurang alhamdulillah kalau dia bersin, ataupun alhamdulillahi rabbil alamin, itu yang terbaik. Yang terafdal, yang paling aula adalah alhamdulillah ala kulli hal. Disunatkan orang yang mendengar, ulama sepakat ucapkan yarhamukallah berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Ataupun ucapkan rahimakallah, maksud sama. Rahimakallah adalah past tense, fi'il madhi. Yarhamukallah adalah fi'il mudhari' present tense. Sama, maksudnya sama. Disunatkan kepada orang yang bersin, selepas itu mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semua ini adalah sunat dan tak ada satu pun perkara yang wajib. Yang kita sebutkan tadi, orang yang bersin ucap alhamdulillah, yang mendengar ucap yarhamukallah, orang yang bersin jawab balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini semua adalah sunat kerana adalah satu tuntutan kepada seorang Islam yang lain. Dia tidak ada ulama menyatakan wajib. Ulama Syafi'i, ashabuna ulama Syafi'i menyatakan tashmid ini yarhamukallah adalah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kalau saya bersin di sini, hajam saya ucapkan alhamdulillah, seorang je jawab yarhamukallah, yang lain tak perlu jawab pun tak apa. Tuntutan sunat tadi gugur sebab dah ada seorang jawab. Tapi kalau semua tak jawab, maka maksudnya semua tidak melaksanakan sunat kifayah, bukan fardu kifayah, sunat kifayah. Maka mana tuntutan tadi masih dituntut kepada setiap orang yang ada di sini, sebab kalau saya bersin tak ada seorang pun jawab. Sekiranya mereka semua jawab yarhamukallah, saya bersin semua jawab, maka semua akan mendapat kelebihan seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi. Semua akan dapat kelebihan tersebut. Jadi maksudnya kalau saya bersin hajam, seorang je jawab yarhamukallah, tuntutan untuk menjawabnya lain tu sudah gugur. Tapi pahala yang menjawab bersin jadi hanya dapat kepada seorang je lah, sebab seorang yang jawab, yang lain tu gugur tuntutan. Tapi kalau semua jawab, maka semua akan mendapat pahala menjawab bersin. Ulama Syafi'i menyatakan disunatkan tashmid yarhamukallah bila mana seseorang itu bersin mengucapkan alhamdulillah. Sekiranya dia tak mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah, maka hukumnya makruh. Ialah sebab Nabi ajar kepada kita, pernah satu kali dia bersin depan Nabi.
Nabi jawab, yarhamukallah. Seorang lagi bersin, Nabi tak jawab, yarhamukallah. Bila ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang ni bersin kamu jawab, yang ni bersin kamu tak nak jawab. Nabi kata, dia bersin aku jawab sebab dia ucapkan alhamdulillah. Yang ni bersin tak ucap alhamdulillah, aku tak nak jawab yarhamukallah. Jadi bila mana orang bersin, dia tak ucap alhamdulillah, kita ucap yarhamukallah, maka hukumnya makruh. Kemudian apa yang sepatutnya kita jawab? Apa yang sepatutnya kita jawab? Kita tak boleh jawab. Kalau nak jawab pun, kita katakan kepada orang bersin, ucap alhamdulillah, katakan alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Bila disebut alhamdulillah, baru kita ucapkan yarhamukallah. Maka dengan sendirinya kita menyeru perkara yang ma'ruf, kita suruh perkara baik, kita suruh dia ucap alhamdulillah. Walaupun dia kata, aku dah ucap dah alhamdulillah, tak, kuatkan sikit suara supaya kita dengar. Bila kita dengar, baru kita boleh menyebutkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi, bila orang tu menjawab yarhamukallah, dia kena jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, ataupun dia bolehlah ucap doa-doa yang lain, yaghfirullahu lana wa lakum. Yaghfirullahu lana wa lakum, maksudnya semoga Allah Taala mengampuni dosa kami dan juga dosa kamu. Yaghfirullahu lana wa lakum. Tapi yang afdalnya seperti mana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Cuma yahdikumullah tu ha yang tebal, ha yang bulat tu. Yahdikumullah, bukan yahdi, yahdikumullah. Kemudian wa yuslihu. Lihu tu adalah ha yang apa? Pedas tu. Wa yuslihu balakum, ha. Wa yuslihu balakum. Yang pertama ha yang bulat, yang kedua ha yang apa? Ha yang pedas. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Okey, kita lihat sikit adab-adab sebagai mengakhiri pengajian kita pada pagi ni. Kita lihat sikit adab-adab mengenai dengan bersin ini, iaitu sunatnya, menjadi sunnah Nabi ajar kepada kita, bila kita bersin, hendaklah letak tangan kita ataupun pakaian ataupun sapu tangan ataupun tisu di mulut kita. Bila kita bersin, tutup mulut. Sama ada dalam semayang, keluar semayang, sama, tutup mulut. Cuma bila kita bersin dalam semayang dengan sengaja zahir dua huruf, hacum, bersin dalam semayang, batal. Bila dua huruf zahir dalam semayang, batal. Sebab ha satu, cem dua, hacum dua, batal. Jadi kita nak bersin, jangan menampakkan, jangan menzahirkan huruf ketika bersin dalam semayang lah. Cuma Nabi ajar kepada kita, iaitu tutup mulut, sama ada dengan tangan ke, dengan tisu, dengan sapu tangan ke, ataupun dengan baju kita ke, kita tutup mulut kita. Kemudian yang kedua, diajarkan kepada kita, Islam ajar kepada kita, rendahkan suara. Janganlah tuan-tuan bersin satu surau dengar, hacum, imam pula guna mikrofon, hacum, terkejut makmum. Terkejut makmum. Ini semua berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw sawbahu ala fih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersin, Nabi akan letak tangan dia ataupun pakaian dia ataupun sapu tangan dia dekat mulut Nabi. Wa khafida aw ghadda biha sautah, Nabi rendahkan suara bersin tu. Itu adab yang Nabi ajar kepada kita. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud. Cuma apabila berulang-ulang bersin ni berulang-ulang, haj, banyak kali ulang, maknanya pada ketika itu sunnahnya yushammituhu likulli marrah ila an yablugh 3 marrat, fa in zada wa dhahara annahu mazkum da'a lahu bisyifa. Bila mana berulang-ulang, kali pertama dia bersin, alhamdulillah, kita ucap yarhamakallah. Kali kedua bersin lagi, dia ucap alhamdulillah, kita ucap yarhamakallah. Kali ketiga bersin lagi, maka kita ucapkan dia ucap alhamdulillah, kita ucap yarhamakallah. Kali keempat bersin, kali yang keempat tu bersin, maka pada ketika itu tak perlu ucapkan yarhamakallah, maka pada ketika tu dia adalah mazkum, sama ada dia mendapat apa, selesema. Maka pada ketika itu tak perlu lagi kita doa yarhamakallah, tapi doakan untuk dia syifa, doakan kesembuhan untuk dia, syafakallah, semoga Allah Ta'ala memberi penyembuhan kepada kamu. Kalau tak tahu bahasa Arab, doa bahasa Melayu je lah, semoga Allah Ta'ala memberi kesihatan kepada kamu, syafakallah.
Bukan lagi yarhamukallah. Bila mana bersin tadi masuk kali yang keempat. Kali pertama sampai kali ketiga yarhamukallah, kali keempat ubah dah. Ubah dah apa? Sirah. Format untuk menjawab bersin sudah berubah. Syafakallah. Semoga Allah Ta'ala memberi kesihatan kepada kamu. Ada satu kali orang-orang Yahudi ini mereka bersin, maka sunnah mengatakan apa yang sabit daripada Abu Musa, dia mengatakan kanal yahud yata'atasun 'inda Rasulillah yarju an yaqula lahum yarhamukallah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Daripada Abu Musa al-Asy'ari, dia menyatakan orang Yahudi ni bersin di sisi Nabi. Mereka mengharapkan Nabi mengatakan kepada mereka yarhamukallah, maka mereka akan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Orang Yahudi pun sendiri bersin, dia ingin untuk kita doakan untuk dia. Hadis riwayat daripada Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Saya kira cukup sekadar itu dulu tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan masuk mengenai dengan mencium tangan ataupun bersalaman ataupun berpelukan ketika bertemu ni. Adakah ia satu sunnah ataupun satu perkara yang bid'ah, yang tidak sunnah? InsyaAllah kita akan masuk pada bulan yang akan datang insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, saya kira cukup sekadar ini. Dan sudah masuk waktu isyraq lah sebenarnya. Isyraq 20 minit di negeri Selangor kita ni 20 minit. Dulu 27 minit seperti mana Jakim kata 27 minit. Sekarang Selangor dah diawalkan 20 minit. 20 minit selepas syuruk telah bermasuk waktu isyraq dan juga waktu duha. Maknanya syuruk 6.55 tu terbitnya matahari lah, matahari baru nak keluar. 20 minit selepas dia bermulalah masuknya waktu isyraq ataupun bermulanya waktu duha. Sebelum pergi makan, tuan-tuan bolehlah solat sunat dulu, kemudian kita boleh bersarapan pagi ya. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.